cultural. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat pelajar senarian. Hari ini saya sedang berlintas langsung di Johor Bahru bagi meninjau suasana PRN Johor, di mana seperti yang dilihat sekarang ini adalah Presiden daripada Parti Pejuang iaitu Datuk Seri Mukhriz Mahathir sedang menyantuni penduduk-penduduk di sekitar Johor Bahru pada ketika ini. Itulah dia. Datuk Seri Mukhriz baru saja tiba kira-kira dalam jam 12.40 petang. Baiklah, inilah dia antara sesi penggambaran bersama penduduk-penduduk di sekitar Johor Bahru seperti yang dilihat. Apa di Rias? Siapa lagi? Madi? Boleh lah. Kami sambil. Ya, ya nak. Oh, satu minit sekejap je. Ada check one thing. Tanya ni pasal perjalanan kempen ni sikit. Kau tanya pasal apa atau tanya bertemu? Hai, media right now. Okay. Soalan Al-Bangsa dia. Okay. Sorry. Ya. Boleh Ustaz tu. Okey tu. Tinggal baki sehari je lagi kempen ni. So Datuk tengok sambutan ramai. Saya nampak yang pertamanya ada rungutan mengenai kerajaan yang sedia ada. Ya, rasa tak puas hati itu memuncak mengenai pelbagai perkara. Saya baru melawat beberapa penempatan Felda dan saya rasa terkejut. Kawasan yang biasa dianggap sebagai kubu kuat, dianggap sebagai simpanan tetap ya bagi UMNO Barisan Nasional, sekarang ini dah boleh ditembusi oleh pejuang dan dinaikkan banyak juga bendera pejuang.
Dan bila saya tanya dengan warga Felda kenapa ini boleh berlaku, rata-rata menyatakan bahawa mereka rasa dah terlampau lama sangat, ya. Mereka meminta macam-macam, contohnya perumahan untuk generasi kedua dan sebagainya. Ada yang melaporkan bahawa dah 3 kali pecah tanah. Ya, setiap kali pelang raya pecah tanah lagi. Dia kata tanah pun dah berpecah-pecah dah, dia kata. Jadi dia kata sudah-sudahlah tu. Dia kata kali ini dia nak buat perubahan, nak bagi peluang kepada pejuang. Jadi nak tapi dia pesan pada kita, kita mesti kota janji, kita kena faham apa sebenarnya kehendak warga Felda. Ini secara umum, sebenarnya bukanlah hanya Felda, tapi daripada penduduk-penduduk yang lain pun lebih kurang macam itu juga, di mana pelbagai janji yang telah ditaburkan oleh pihak kerajaan yang diwakili oleh parti pemerintah, khususnya UMNO Barisan Nasional, dan sekarang ini juga termasuklah Perikatan Nasional, tidak dikota. Dan oleh sebab itu mereka rasa sudah tiba masanya mereka membawa perubahan dengan memberi peluang kepada Parti Pejuang Tanah Air. Pada waktu yang sama dia minta supaya kita ni prihatin, kita sentiasa turun ke padang, mendapat maklumat daripada penduduk masyarakat setempat itu sendiri, dan selesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi kalau itulah sentimennya, saya rasa agak optimistik, ya, yang pejuang boleh membuat satu kejutan pada hari Sabtu ini, insyaAllah. Dan kita akan lihatlah apa kesudahannya bila kita mendengar keputusan yang bakal diumumkan oleh SPR agaknya belah petang ataupun malam 12 hari bulan 3 ni nanti, insyaAllah. Datuk Seri, ada penganalisis kata pejuang situasinya agak sukar kerana bertanding solo. Boleh minta komen sikit, Seri? Dan sebaliknya, kata-kata ramai pengundi beritahu saya, dia bukan setakat faham kenapa pejuang bertanding solo, tetapi menyokong pendirian kita itu. Kerana kita tidak terpaksa berkongsi dengan pihak-pihak lain, tidak ada siapa yang boleh campur tangan dalam hal aspirasi Johor yang kita janjikan kepada rakyat, seperti mana yang telah berlaku kepada Bersatu sewaktu kami sebahagian daripada Pakatan Harapan dulu. Ya, jadi ini bagi saya satu kelebihan dan tidak menjadi sebarang masalah bagi kita. Satu lagi, Datuk Seri, sekiranya pejuang menang tapi tak cukup untuk tubuhkan kerajaan, adakah bersedia jalin kerjasama dengan mana-mana pihak? Itu kita kena tunggu dan lihat dulu. Harapan kami ialah untuk memenangi jumlah kursi yang cukup untuk menubuhkan kerajaan. Kenapa tu, Datuk Seri? Seperti mana yang kita tahu, ada 56 kursi kesemuanya. Kalau nak tubuh kerajaan mesti satu lebih daripada 28. Jadi 29 ke atas tu yang kita harapkan. Jadi sekiranya tak capai 29 tu, bersedialah untuk jalan kerjasama? Itu tunggu dan lihat. Kita tengok. Dengan siapa tu? Kalau ada, saya katakan tadi, kita kena tunggu dan lihat. Yang paling penting bagi kita ialah orang yang berkongsi aspirasi dengan kita. Ya, jadi pihak yang terlibat dengan rasuah, kleptokrasi, salah guna kuasa, stelewing dan sebagainya, kita tidak akan mendekati. Bagaimana pendirian pejuang tentang projek tambak laut, antaranya Maharani Gateway yang akan dipropos? Sebab ada yang kata akan mencemarkan alam atau untuk nelayan dan sebagainya. Ya, apa juga pembangunan semestinya mendapat pandangan daripada semua agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Jadi contohnya Jabatan Alam Sekitar, ya. Sewaktu saya menjadi Menteri Besar di Kedah dulu, ada ketikanya komen-komen daripada jabatan-jabatan ini bila disampaikan di mesyuarat Exco, kadang-kadang tak diendahkan, ya. Dan ini yang menimbulkan masalah kemudian. Jadi saya harap apa juga keputusan yang dibuat oleh kerajaan negeri ini berkait dengan pembangunan ini mesti betul-betul memberi pertimbangan kepada pandangan jabatan-jabatan yang berwajib, ya. Tambah-tambah lagi lah kalau ianya memberi kesan kepada alam sekitar. Ya, jadi akhirnya dia akan menjejaskan punca pendapatan nelayan dan sebagainya. Jadi itu perkara yang perlu diambil kira secara serius. Ya.
Tun Dr. Mahathir sihat tu? Ya, alhamdulillah dia semakin hari semakin sihat. Semalam dia ke Langkawi. Jadi apa nampaknya dia masih lagi bertugas sebagai seorang wakil rakyat di Parlimen Langkawi. Bukan turun lagi berkempen bantu. Saya ingat dah tak lagi datang ke Johor, tetapi macam kita tengok sebelum ini dia mengutuskan surat kepada pengundi-pengundi Johor dan saya rasa ada mesej terakhir yang bakal beliau sampaikan sebelum hari mengundi. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Yang pasal yang